بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-443 wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fi alladhi saqata an rahilatihi famat اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang kes satu orang yang jatuh daripada kenderaannya, famat, maka dia pun meninggal terus. Irsiluhu bima'in wasidrin, maka Nabi pun kata, mandikanlah ia bima'in dengan air, wasidrin, iaitu bidara, wa kaffinuhu fi thawbaihi, dan kafankanlah dia dengan dua pakaiannya itu. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim. Hadis adalah kisah satu orang rajulun minas sahabah, satu orang lelaki daripada sahabat, waqifun bi Arafah ala rahilatihi, dia berwukuf di Arafah atas kenderaan dia, fi hajjatil wada', pada haji perpisahan, muhriman fasaqata minha, dalam keadaan dia berihram, kemudian dia jatuh daripada untanya ataupun kenderaannya, fankasarat unuqahu wa mat, patah dia punya tengkuk ni, wa mat, mati. So dia mati dalam keadaan ihram, dia mati dalam keadaan ihram di Arafah, wukuf. Fa amarahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghsiluhu wa yukaffinuhu fi thawbayhi alladhaini uhrima bihima wa thawban huma ar-rida'u wal izar, maka Nabi perintahkan mandikannya dan mengkafankannya fi thawbaihi, dalam dua pakaian ihramnya itu, izar dengan rida, iaitu kain ihram, dikafankan dengan kain ihram. Wa fi ba'di alfadhil hadith, dalam sebahagian lafaz hadith, wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sah, dalam lafaz hadis yang lain, jangan kamu bagi dia wangi-wangian, wala tutayyibuh, sebab dia ihram, dia tak boleh pakai minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sahu, tidak boleh, jangan kamu menutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, kerana dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan ihram dan dalam keadaan dia bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. La tuhannatu, tidak diwangikan, wala tutayyibuh, kerana orang yang ihram tidak boleh memakai wangi-wangian. Orang yang ihram tidak boleh memakai wangi-wangian, itu mahdzur al-ihram, itu perkara yang dilarang bagi orang yang ihram. Kalau dalam ihram dia memakai minyak wangi sebelum berniat ihram, boleh tak boleh? Boleh. Dia sebelum berniat ihram, dia mandi, dia pakai minyak wangi, kemudian dia pakai kain ihram, kemudian ihram, maka itu boleh. Lepas tu baru dia masuk lalu miqat, kemudian dia pun labbaik Allahumma bi hajjah aw umrah, labbaik Allahumma bi umrah, maka dia tak boleh lepas daripada tu. Adapun kesan wangian yang dia pakai sebelum dia niat ihram, maka itu tidak menjadi masalah. Dalam ihram dia dah tak boleh dah pakai minyak wangi. Ada ulama bincang, kalau pakai sabun boleh tak? Sabun wangi, lotion wangi, sebagainya.
Sebahagian menyatakan tidak menjadi masalah sebab itu bukan namanya minyak wangi. Wallahu a'lam. Sebahagian kata tak boleh kerana hak datang dengan sabun yang berwangi itu, mana datangnya wangi itu kalau tak dibubuh wangian. Dan lotion tu kalau tak dibubuh wangian dalam lotion, macam mana nak jadi wangi? Maka dia boleh memakai lotion yang tak ada bau. Wallahu a'lam. Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf ulama itu lebih mustahab. Elok jangan pakailah. Berapa lama je pun nak ihram. Melainkan kalau perempuan lah kan, dia masuk kat miqat kemudian datang haid. Dia masuk ihram lalu dekat miqat dia niat ihram kemudian haid keluar. Dia kena buat apa? Ha? Dah. Maka dia kena tunggulah. Tunggu sampai suci. So dalam tempoh tunggu sampai suci tu tak boleh lah pakai wangi-wangian. Jenuh sikit lah kan. Tapi ada sabun-sabun yang memang tak dibubuh wangi-wangian. Ada lotion yang memang tak ada bau. Itu tak ada isu lah. Itu boleh pakai. Sabun yang tak ada bau, shampoo yang tak ada bau, lotion yang tak ada bau, maka itu tak ada isu. Dia boleh pakai. Yang ada isu kalau sekiranya ada wangi-wangian. Maka dia pun meninggal dalam keadaan ihram. So bila dia meninggal dalam keadaan ihram, maka Nabi kata wala tuhannitu. Maka jangan bagi pakai minyak wangi dekat jenazah dia. Kerana dia mati dalam keadaan ihram. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan tutup kepalanya. Wala tughattu li'anna at-tibu mamnu' 'ala al-muhrim wa kadha taghtiyatur ra's. Kerana pakai wangi-wangian dan menutup kepala adalah mahdzur ihram. Itu benda yang tak boleh dibuat bagi orang yang dalam keadaan ihram. Hak tu isu lah. Hak tu problem. Orang yang pergi ke Mekah sekarang ni, bagi mereka yang nak tawaf dekat bawah tu, maka dia disyaratkan pakai ihram lah. Sebab asalnya diberikan ruang bawah itu untuk orang buat umrah. Orang berada dalam keadaan ihram dan buat umrah. Dia pun malas nak tawaf dekat belah atas sebab lagi panjang, lagi jauh kan. Dia pun pakailah pakaian ihram, kemudian dia pun tawaf. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala meninggal. Macam mana? Wallahu a'lam. Itu kebimbangannya. So itu kebimbangannya. Kalau dia pakai ihram kerana mungkin terdesak ke apa ke, nak meneman isterinya ke, itu okey lah. Wallahu a'lam lah. Bagi mereka yang tahu dia punya keluarga ataupun family yang yang tawaf dekat bawah tu dalam keadaan bukan muhrim pun, dia kena bagi tahulah kepada pihak yang berwajib bahawasanya dia ni bukan dalam keadaan ihram lah. Dia ni telah pun bertahallul dan sebagainya, dan dia perlu dimandikan dan dikafankan lah. Dari sudut wallahu alam, dari sudut dosa tak dosa wallahu alam lah, atau melanggar perintah ulil amri je lah. So dia melanggar perintah ulil amri dekat sana, wallahu alam. Tapi kalau sekiranya berlaku, kalau sekiranya ada orang buat perangai demikian, ataupun maksudnya dia nak masuk bawah tu dengan memakai kain ihram, maka rasanya waris dia, wali dia kena beritahulah kepada pihak yang menguruskan mayat, dia ni tidak muhrim lah. Sebagaimana juga, ini isu ni bukan masalah bagi orang yang dah selesai
kemudian balik hotel dah pakai baju biasa, kemudian esok dia nak datang balik, kemudian dia pakai ihram bawah tu. Orang yang dah selesai umrah kali pertama pun, maybe pada ketika itu dia belum keluar daripada area tu kan. Boleh jadi. Adakah hilah juga? So dia dah selesai tawaf, dia dah selesai sa'i dan sebagainya, tapi dia tak keluar daripada area. Dia bawa gunting siap-siap dah, dia gunting, dia dah tahallul semua, kemudian dia duduk kat dalam tu, kemudian nak salat dan sebagainya, berikutnya tiba-tiba meninggal. So sama isunya. So isunya wali dia ataupun waris dia mesti bagi tahu kepada pihak berwajib bahwasanya hak mayat ni telah pun bertahallul. Maka dia kena diuruskan dengan mandi dan mengkafankan mayat lah. Wallahu a'lam. Rasanya itu tak ada isu sangat lah. Ada keadaan yang waris tak mestilah. Waris mesti akan dipanggil. Dia mana? Tak tahulah, saya pun tak pernah berurusan dengan hak meninggal kat sana kan. So mesti yang meninggal dekat sana dipanggil waris dan sebagainya. Sebab kita ada beberapa juga orang Malaysia yang meninggal kat sana, nampak waris dia pun memang ada bersama dengan mayat. Wallahualam. Masalahnya kalau dia pergi seorang-seorang. Kalau dia pergi seorang-seorang DIY ke seorang-seorang, tiba-tiba meninggal kat situ. Tu masalah. Elakkan untuk buat macam tu lah. Melainkan kalau kita pergi dengan sekumpulan yang orang dah tahu, okey lah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Istihbabul isra' fi tajhizil mayyit idza lam yakun al-maut faj'ah fala budda min at-tahaqquqi min wafatihi aw yakunu fi ta'khirihi maslahatun min kathratil musallin aw huduri qaribin wa nahwi dhalika. Faedah disebut lagi istihbab al-isra', dia mustahab untuk mempercepatkan menguruskan mayat idza lam yakunil mautu faja'ah fala budda min at-tahaqquqi min wafatihi. Hak ni diambil daripada oleh kerana kawan ni tadi dah jatuh daripada kenderaannya, famat, maka Nabi kata ighsiluhu. Nabi terus bersabda mandikan dia dengan air dan juga bidara, wa kaffinuhu fi saubayh, dan dikafankan dengan dua pakaian ihramnya. Jika sekiranya ada keperluan, maka darurat untuk dilewatkan pengurusan jenazah, maka itu atas darurat lah. Ad-darurat tuqaddar biqadariha. Maka darurat ikut kadarnya lah. Kemungkinan kematian dia itu kena menunggu postmortem untuk mengetahui adakah kematian itu ada unsur jenayah ataupun tak. So itu boleh dilewatkan ikut kadar yang diperlukan lah. Wujub taghsil al-mayyit bil ma' wa anna al-ghasla fardu kifayatin wa laysa bi fardi 'ain. Wal farqu bainahuma anna fardu al-kifayah al-maqsud minhu husul dhalika الشيء أما فرض العين فهو مطلوب من كل شخص وهو قول جمهور العلماء ولم تخالف في وجوبه إلا المالكية الذي يرون سنيته. Wajib memandikan mayat dengan air, dan annal ghusla, dan mandikan itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Istihbabun inayatu binazafatil mayyit wa tanqiyatihi idh amarahum an yaj'alu ma'al ma' sidra wa zalika bi an yaduqqu sidra wa yakhlatu bil ma' fayaghsilu bi raghwatihi ra'sahu وبسفله بقية جسده فهو مادة منقية مصلبة للجسم فلا يسرع إليه الفساد. Dimustahabkan al-inayatu, ambil perhatian untuk nazafatul mayyit, kebersihan mayat, iaitu dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidrin, hendaklah mandikannya itu dengan air dan juga sidr. Sidr adalah bidara. Wazalika bi an yaduqqa sidr, yang demikian itu yaduqqa, ditumbuk sidr, bidara itu, dan dicampur dengan air. Zaman Nabi SAW dia tak ada sabun macam zaman sekarang, maka mereka menggunakan apa-apa yang menggantikan ataupun yang menjadi peranan sabun pada waktu itu dengan tujuan membersihkan mayat.
Maka daun bidara adalah daun yang digunakan untuk jadi sabun. Daun bidara, kalau kita ambil daun bidara tu, pernah tengok daun bidara tak? Kan? So daun bidara tu bila kita tenyih dia dengan tu, dia keluar sabun tau. Dia keluar macam sabun tu. So sebab tu daun bidara tu digunakan sabun lah. Pada zaman moden, pada waktu sekarang, daun bidara kalau dia tak guna pun tak apa, sebab maksud, tujuan daripada daun bidara itu adalah sabun. Nak menggantikan sabun, nak membersihkan mayat, supaya bila orang mati ni, dia keadaan dia berubah. So bila kita mandi, kata dengan wangi-wangian, bubuh wangi-wangian, kerana badan mayat dia akan berubah. So pada waktu zaman Nabi dia guna bidara. Pada waktu zaman kita ada sebahagian masih guna bidara lagi, tak ada masalah lah. Boleh lah pakai bidara. Siapa yang malas nak guna bidara, dia pakai sabun. Ada orang buat sabun bidara, selesai masalah. Sabun bidara. So apa-apa saja daun atau apa saja alat yang digunakan sebagai sabun nak membersihkan badan, maka boleh digunakan untuk mandikan mayat. Dan juga mandikan orang tak mayat. So Nabi kata bagi mandi dengan air, bima'in wasidrin, dengan bidara wa kafinuhu, kemudian kafankan. Wa dzalika birratin. Idza taghayyara al-ma' bit-tahirat fala yakhruju an asli khilqatihi min baqa'i tuhuriyatihi wa annahu tahirun bi zatihi mutahhirun li ghairihi. Hak ni isu air tu berubah. Kalau air dia berubah dengan benda yang suci, bendanya tetap suci. Air yang dicampur dengan daun bidara bukannya kotor. Daun bidara tu bersih. Lainlah kalau air dicampur dengan najis, maka air jadi mutanajis. Selagi mana dia bercampur dengan air yang suci, maka dia suci lagi, menyucikan. Tinggal lagi macam kita dah bahas dulu, air mutlak. Kita guna air mutlak lah. Kita tak mandikan mayat guna air teh. Walaupun air teh tu dia suci dah. Dan dia boleh menyucikan. Boleh tak air teh menyucikan? Tak boleh lah. Boleh je. Banyak orang guna, orang sunat dulu guna air teh tak? Nak buka. Nak buka balutan sunat tu, guna air teh. Teh panas. So air teh ke apa ke boleh digunakan sebab dia suci. Tapi digunakan air mutlak. Dah orang tak faham pula air mutlak. Air mutlak tu air yang suci lagi menyucikan. Suci tak apa benda dia faham, aku pun tak tahu. Air mutlak maksudnya air lah. Air mutlak maksudnya air. Air kosong tu air mutlak lah. Kalau air kopi, orang tak panggil mutlak. Sebab orang dah tak panggil dah air kopi air. Orang kata kopi. Mes cawan kopi. Orang tak kata, ada air kopi tak? Ada, orang kata kopi dah. Kopi ais. Orang tak kata air kopi ais. Sebab dia dah tak namanya air yang dikatakan mutlak. So bila kata air mutlak, air lah. Buka pilih air itu air kosong. Tu air mutlak lah. Itulah mutlaqil ma. Semata-mata air. Itu maksud air mutlak. Bukan air mutlak ni air yang tak suci macam mana tau. Yang sampai jadi confused bila nak wudu, tak wudu dan sebagainya. Berikutnya wujub takfinil mayyit wa anna al-kafana, wajib mengkafankan mayat, dan sesungguhnya kafan itu disediakan muqaddimatin ala sairi ma yajibu fit tarikah min huquq wa hiya ad-din wal wasiyyah wal irs fa kanafaqatul hayy muqaddimatan ala sairi al-huquqi aidan. Wajib menyediakan kain kapan ni, dan kain kapan itu maka disediakan awal lah daripada harta si mayat. Daripada harta si mayat. Kalau mayat tak ada harta ataupun miskin dan sebagainya, ada orang lain tolong beli dan bagi, maka dapat pahala pula tu. Siapa yang mengkafankan mayat, dia beli kain kafan dan dia mengkafankan mayat, bagi kepada mayat untuk dikafankan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan padanya pada hari akhir esok dengan pakaian yang elok. Siapa yang menggali kubur untuk ditanam jenazah orang Islam dan sebagainya, maka Allah Ta'ala jadikan dia seolah-olahnya macam dia bagi tabarruk rumah dia untuk orang. So itu pahala yang Allah Ta'ala sediakan.
Tahrimu taghtiyat ar-ras, pengharaman menutup kepala bagi mayat yang muhrim idza kana kalau sekiranya mayat itu laki. Wa tahrimu taghtiyati wajhil untha al-maitah al-muhrimah, bagi perempuan pula tidak boleh menutup wajahnya. Bagi perempuan tidak boleh menutup wajahnya kerana dia dalam keadaan ihram. Qala Ibnu Daqiq al-Eid, al-hadith dalilun ala anna al-muhrim idza mata yabqa fi haqqihi hukm al-ihram. Kata Ibnu Daqiq al-Eid, hadis menunjukkan bagi orang yang muhrim itu bila dia mati, keadaan dia kekal di dalam hukumnya ihram. Wa huwa mazhab Syafi'i wa Ahmad, dan itu mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad. Wa khalafa fi zalika Abu Hanifah wa Malik, tapi diperselisihkan oleh Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullah. Wa huwa muqtada al-qiyas, berdasarkan qiyas, linqita'i ibadah wa zawalu mahall at-taklif, walakin an-nass muqaddam 'ala al-qiyas. Pada mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, mayat tersebut dikafankan dan dimandikan macam mayat yang lain, qiyas kepada ibadat yang lain. Kalau sekiranya ada orang meninggal, maka terputuslah amalan ibadatnya. Orang mati, ibadatnya terputus dah. Maksudnya tak ada apa-apa dah. Dan juga terhilanglah mahallut taklif. Maksudnya bagi si mayat ni tak ada taklifan syarak dah. Maka mayatnya itu diuruskan macam mayat lain lah. Kerana qiyas kepada keadaan manusia, bila dia mati terputus amalan dia semua. So bila terputus amalannya, maksudnya orang dalam ihram tiba-tiba mati dalam keadaan ihram, bermakna lepas dia mati dia tak ada taklifan dah. Maknanya ihramnya pun dah tak kira dah lah. Itu pandangan Abu Hanifah dan pandangan Malik. Tetapi nas ada, iaitu hadis. Maka nas muqaddam 'ala al-qiyas. Maka nas hadis didahulukan daripada qiyas. Okey, kenapa didahulukan daripada qiyas? Kerana hadis ni jelas menyatakan demikian, iaitu kawan ni tadi mati dalam keadaan ihram, maka Nabi SAW kata mandikan dia dan sebagainya, dan kafankannya dengan dua kain ihramnya. Kalau sekiranya terputus ihramnya, dah tentulah Nabi kata macam mayat biasa. Dan hadis pula menyatakan bahawasanya fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, kerana dia dibangkitkan pada hari kiamat besok bertalbiyah. Maka itu dia punya ilahnya. Maksudnya sebab ada kat situ. Maka Nabi telah memberitahu sebab dalam hadis ni. Kenapa tidak dikafankan dan kenapa dia tidak diwangi-wangikan? Kerana dia ihram. Dan kekallah ihramnya itu sampai dia dibangkitkan di hadapan Allah Ta'ala dalam keadaan talbiyah. Maka hadis ni jelas. Maka dia didahulukan daripada qiyas pada mazhab ataupun kepada pandangan Abu Hanifah dan pandangan Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu. Berikutnya, tahrimut tib, pengharaman minyak wangi adalah ke atas muhrim itu sama ada hidup ataupun mati. So orang yang muhrim, ihram, dia mati, dia hidup tak boleh pakai minyak wangi, dia mati pun tak boleh pakai minyak wangi. Sebab benda tu dilarang dalam keadaan ihram. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Innal muhrima la yuhrimu alaihi mubasharat al-ashya' al-munaqiyah allati laysa fiha at-tib min sidrin wa isnan wa sabun wa ghairiha. Maka dikaitkan semualah benda wangi ke, sabun ke, lotion ke, semua benda yang bersifat wangi tak boleh kat dia. Tu mayat yang dalam keadaan ihram. Berikutnya, jawazul iqtisaru fil kafani 'ala al-izar wal rida. Wa bihadha yu'lam annahu yakfi lil mayyit lifaqatun wahidah. Daripada hadis ini dalil menunjukkan bahawasanya
paling minima mayat itu boleh dikafankan dengan 2 kain. Paling minima. Maksudnya dengan kain dalam hadis ni kain izar wa rida. Izar dengan rida. Atau wa bihadza yu'lam annahu yakfi lil mayyit lifaqatan wahidah, dan diketahui juga daripada hadis ini hanya satu lapisan pun dah cukup. Okey. Sunnahnya 3. Sunnahnya 3 tak? Tapi katalah ada masalah. Katalah dia mati dekat tempat yang tak ada kain. Ataupun kain tak banyak. Tak adalah, kira tak adalah. Walaupun keadaan itu susah je nak dapat. In case, kalau dah tak ada dah. Itu je yang dia ada. Ataupun kain itulah baju yang dia ada. Maka kita boleh kafankan dengan pakaiannya itu. Kerana dah tak ada lain. Katalah ada tutup kepala semua, kaki pula terbuka, maka datang hadis lain tutup dengan rumput-rumput. Izkhir. Tutup dengan rumput-rumput. Man mata wa huwa muhrimun fa'amalahu la yanqati'u ila yaumil qiyamati hina yub'atsu alaih. Berikutnya, sesiapa yang mati wa huwa muhrimun, siapa yang mati dalam keadaan di ihram, maka amalan itu tidak terputus sampai kiamat. Amalan dia dalam keadaan ihram itu tidak terputus sampai hari kiamat. Inna min syara'i fi amal salih min talabi ilmin aw jihad aw ghairihima wa min niyyatihi an yakmalahu famat qabla zalika balaghat niyyatu tayyibah wa jara alayhi samaratu ila yawm qiyamah. يستفاد من ظاهر الحديث أن المحرم إذا مات لا يكمل عنه نسكه ولو كانت فريضة وذلك لأمرين. Berikutnya kita ambil faedah daripada hadis ni, kata dia, zahir hadis ini menunjukkan orang yang muhrim bila dia mati tidak disempurnakan nusuknya. Orang yang mati dalam keadaan ihram yang tak selesai lagi nusuk haji atau umrahnya, kita tak sambung untuk dia. Maksudnya tak buat untuk dia. Biar dia mati dalam keadaan itu. Walau kanat faridah wa dhalika li amr. Walaupun itu umrah yang fardu. Masuk umrah fardu yang umrah kali pertama. Ataupun itu haji yang fardu. Masuk haji kali pertama. So dia dah pergi haji, itulah kali pertama dia haji dan umrah datang Mekah. Tapi bila dia lepas tawaf tu, kemudian dia dalam keadaan ihram, tak dan nak wukuf ke apa ke benda ke, dah meninggal. Tak payah pula buat badan haji untuk dia. Tak payah. Kerana lil amrain, kerana 2 benda. Awalan, pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'mur bi itmami nusukihi anhu wala qada'ah. Kerana Nabi dalam hadis ini tidak perintahkan untuk tolong sempurnakan nusuknya, dan tidak Nabi suruh orang qada'kan untuk dia. Nabi tak suruh. Nabi hanya kata mandikan dia, kapankan dia, dan jangan pakai minyak wangi. Annal mayyita abqiya ala hay'ati ihramihi bi kashfi ra'sihi. Dan kedua, hadis ni kata mayat itu dikekalkan dalam keadaan ihramnya dan tidak ditutup kepalanya dan dijauhkan daripada mahzuratil ihram, benda-benda yang dilarang dalam ihram, mimma yadullu ala baqa'i ihramihi, yang menunjukkan kekallah dia dalam ihramnya. Kekallah dia di dalam ihramnya. So itu sebab orang yang mati dalam keadaan ihram, kita tidak buat badal haji untuk dia, ataupun tidak tolong sempurnakan untuk dia, ataupun tidak qada untuk dia. Bagi yang badal haji ni, bagi orang yang memang tak dan, masih duduk lagi kat rumah dia ke, kemudian mati, tak ada nak buat, dah berniat dah tapi tak ada, dan kita buat badal haji untuk dia. Berikutnya, jawazut takfini fi thiyabil malbusah, harus untuk dikafankan dengan pakaian yang dia pakai. Dalil iaitu dia dikafankan dengan ridak dengan izarnya. Qala Ibnul Mulaqqin wa hadha ijma', berkata Ibnul Mulaqqin itu ijma' ulama. Maksudnya boleh. Katalah dia meninggal dalam baju Melayu, baju raya dia. Baru beli baju raya. Lepas mayat raya mati.
Itulah baju yang paling suka sekali. Dengan sampin-sampin sekali. Boleh tak kita biarkan dia dengan sampinnya dan kita tutup jika lapisan yang kedua, lapisan ketiga? Boleh. Tak ada masalah. Biar lapisan pertama tu baju Melayu dengan sampin dia. Tak payah tanggal pun tak apa. Tapi isunya bila kita mandikan mayat kita akan tanggalkan kan. Tapi kalau dia nak pakaikan balik akan jenuh. Jenuh tak payahlah. Hak yang berserban pun tak payahlah, serban merepek je. Berikutnya Abu Dawud menyatakan daripada Imam Ahmad dalam hadis ini ada beberapa sunan. Pertama, mengkafankan mayat dengan dua pakaian. Satu, wa annal kafana min aslil mal, dan kafan itu, yang kedua, kafan itu daripada harta dia. Kafan itu dari harta dia. Walau ata ala jami'ihi wa ghasala al-mayyit bis-sidri fil ghasalati kulliha, dan dimandikan mayat dengan sidr fi al-ghasalat kulliha, pada setiap kali basuhan, dan tidak ditutup kepalanya sebab muhrim. Wala yaqrubu tiban idza kana muhriman, dan tidak dipakai minyak wangi oleh kerana dia juga ihram. So itu faedah yang boleh kita ambil daripada hadis yang tadi. Wallahu a'lam. Berikutnya hadis 444. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, lamma aradu ghusl Rasulillah, pada ketika mana mereka nak memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka kata, wallahi ma nadri, demi Allah kita tak tahu, nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla, kita tak tahu sama ada kita nak tanggalkan pakaian Nabi ke atau benda, sebagaimana kama nujarridu mautana amla, sebagaimana kami menanggalkan pakaian bagi mayat-mayat kami. Al-hadith rawahu Ahmad wa Abu Dawud, hadis sahih. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selain daripadanya. Qala al-Hakimu sahih ala syarti Muslim wa akhrajahu al-Baihaqi wa Ahmad bisanadin sahih wa lahu syahidun an Buraidah sahahahu al-Hakim wa al-Dhahabi. Qala Ibn Abdul Hadi ruwatuhu siqat wa minhum Ibn Ishaq wa huwa al-imam as-saduq wa sahahahu Sindi wa lahu syawahidun. Ruwatuhu siqat, dia punya rawi yang meriwayatkan hadis ini siqat, wa minhum, antara mereka Ibn Ishaq. Ibn Ishaq al-imam, iaitu Ibn Ishaq ahli sejarah tu, Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq kedudukan dia saduq. Sebahagian tak mau menerima riwayat Ibn Ishaq. Kerana dikatakan, wallahu a'lam, satu Ibn Ishaq ni lemah lah. Ibn Ishaq ni macam-macam isu lah, maqul, banyak orang cakap tentang Ibn Ishaq. Terutamanya riwayat-riwayat sejarah daripada Ibn Ishaq. Tapi walaupun demikian, Ibn Ishaq ni ulama-ulama umum ahli sunnah menyatakan saduq. Sebagaimana Al-Hafiz Ibn Hajar juga menyatakan saduq imam. Kalau kita buang riwayat Ibn Ishaq ni, habis sirah tu banyak yang hilang. Maksudnya sirah tu banyak diriwayatkan oleh Ibn Ishaq. Jika sekiranya ada pertentangan riwayat Ibn Ishaq dengan yang lebih sahih, maka dah tentulah kita ambil yang lebih sahih lah. Maksudnya kalau ada riwayat Ibn Ishaq yang bertentangan dengan riwayat Al-Bukhari dalam sahih, maka dah tentulah kita tak ambil riwayat Ibn Ishaq.
Tapi untuk dibuang, dibakul sampahkan Ibnu Ishaq, ulama ahli sunnah tak buat demikian lah. Walaupun ada sebahagian ulama-ulama India terutamanya yang agak sikit macam tak berapa selesa dengan Ibnu Ishaq. Maka mereka tak menerima riwayat Ibnu Ishaq, bahkan tak mau pakai lah. Mesti dibersihkan sirah, sebab dia Imamul Maghazi. Dia imam dalam sirah, Imamul Maghazi. Sebab dia banyak riwayatkan sirah dan sebagainya. Tetapi macam kita sebutkan tadi, kedudukan dia saduq. Saduq ni taraf hadisnya hasan. In case kalau ada yang dia riwayatkan yang bertentangan dengan yang lebih siqah, maka dah tentulah kita ambil riwayat yang lebih siqah. So, hadis ini adalah menceritakan tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut di dalam kesempurnaan hadis ini dalam Abu Dawud, falamma ikhtalafu alqallahu alaihim an-naum. Maka Aisyah kata, ketika mana jenazah Nabi SAW berada dalam bilik Aisyah tu, rumah Aisyah, maka mereka ada sedikit perselisihan. Macam mana kita nak uruskan ni mayat Nabi ni? Sama yang berikutnya nanti lepas bab solat pun begitu juga. Maka waktu nak memandikan jenazah Nabi ni, adakah perlu ditanggal pakaian Nabi? Nak tanggal ke tak sebagaimana kita tanggalkan pakaian jenazah yang lain? Kenapa jadi demikian? Dah tentu ini jasad yang mulia, jasad Rasulullah. Maka mana ada contoh sebelum tak? Mana ada contoh sebelum? Maka bila Nabi wafat, banyak isu yang timbul. Yang isu-isu ni membawa kepada lewatnya jenazah Nabi di tanah. Ni satu hal, mandi. Berikutnya, solat. Siapa nak jadi imam? Kan? Sebab dia imam Nabi. Siapa yang berani untuk menjadi imam kepada Rasulullah? Sahabat tak mau. Berikutnya, nak tanam mana? Nak tanam mana? So semua itu mengundang perbincangan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana sedang mereka berbahas ni nak tanggal ke tak tanggal, maka Allah Subhanahu wa taala alqallahu alaihimun naum, maka Allah bagi dia pengantuk. Sehingga dalam sebahagian riwayat lihyatahum, dia punya sini dagu ni sampai melekat kat dada. Maksudnya apa? Tidur. Sampai tidur. Summa kallamahum mukallimun min nahiyatil bait la yadruna man huwa. Lepas dah masing-masing dah tidur, tiba-tiba depa terjaga kerana dengar suara yang mereka tidak tahu suara siapa. Tengah tidur ni, kemudian ada suara kata min nahiyatil bait, di tepi rumah ataupun di luar daripada rumah Nabi, la yadruna man huwa, tak tahu siapa. Ighsilu Rasulullah SAW wa alihi thiyabah, mandikan Rasulullah SAW dalam keadaan pakaiannya ada. Maka lepas daripada itu, maka mereka pun memandikan mayat Nabi SAW dalam keadaan tidak menanggal pakaian Nabi. فيه دليل على أن المستحب هو تجريد الميت عند غسله إلا أنه يستحب أن يكون في مكان له سقف ولو من خيمة ونحوها. Dalil menunjukkan bahawasanya menanggalkan pakaian mayat itu adalah sunnah, mustahab. Dalilnya hadis tu. Adakah kami tidak tahu adakah mayat baginda ini perlu ditanggalkan pakaiannya sebagaimana yang kami tanggalkan baju pada mayat-mayat yang lain. Menunjukkan mayat-mayat yang lain ditanggalkan pakaiannya. Macam kita buatlah. Maksudnya ditanggal pakaian, ditutup dengan kain lah. Jangan dia biar boleh Robin itu, tak boleh lah. Maka ditanggalkan pakaian dia pakai dan ditutup dan dimandikan. Dan illa annahu yustahab an yakuna fi makan lahu saqfun. Tinggal lagi kita taklah mandikan mayat itu kat tengah-tengah padang pasir apa tu, kat tengah tempat langgar. Biarlah dalam bilik ke ataupun ada saqf ataupun dalam khemah dan sebagainya. Fil hadis anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khasiyatun laysa li ghairihi minal mauta. Dan dalil ini menunjukkan khususiat lah.
Ini khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bagi mayat selain daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memandikan Nabi itu adalah Ali ibn Abi Talib. Wa sa'iduhu ammuhu Al-Abbas, dan membantunya adalah pakciknya Al-Abbas, wa ibnahu, dan dua anak Abbas, Al-Fadl dan Qasam, wa Usamah ibn Zaid, wa Syaqran, Usamah bin Zaid, dan juga maula Rasulullah Syaqran radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha taqul, dan adalah Aisyah kata dalam riwayat hadis tersebut, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah SAW illa nisa'ahu." Aisyah kata, kalaulah tak kerana aku ni, sebab ialah orang yang paling sedih dengan kewafatan Nabi, dah tentulah isteri baginda antaranya. Maka kalaulah tak apa yang dirasakan dan sebagainya, ma ghassala Rasulullah illa nisa'ahu, tidak akan memandikan jenazah Rasulullah atau melainkan isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalil menunjukkan perempuan boleh memandikan mayat suaminya dan suami boleh memandikan mayat isteri, tidak lainnya. Yang lain, laki dimandikan oleh laki, perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali mayat budak lah. Kalau mayat budak yang belum balik dan sebagainya, laki boleh, perempuan pun boleh. Tapi secara umum, laki yang memandikannya laki, perempuan yang memandikannya perempuan, kecuali kalau suami nak mandikan isterinya ataupun isteri nak mandikan suaminya, maka itu tidak menjadi masalah berdasarkan hadis yang kita bacakan. So, ini adalah kes keadaan di mana mayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diuruskan. Satu, mayat Nabi juga dimandikan, disolatkan dan dikafankan dan ditanamkan macam mayat biasa. Tinggal lagi keadaannya berbeza. Maka mayat Nabi tidak ditanggalkan pakaiannya, kemudian disolatkan sendiri-sendiri, kemudian ditanam di dalam rumah Aisyah. Maksudnya mayat para nabi itu ditanam di mana tempat dia meninggal. So oleh kerana Nabi wafat dalam bilik Aisyah, rumah Aisyah, maka di situlah kuburnya. Kerana para sahabat tidak berani untuk nak pergi tanam mana-mana sebab ini Rasulullah. Maka sama juga kesnya. Tanya siapa tahu, sama tahu perbezaan pandangan. Kemudian tanya Abu Bakar dan sebagainya, aku mendengar Rasulullah menyatakan para nabi itu jasadnya ditanam di mana tempat dia meninggal. Maka ditanam di tempat bilik Aisyah radhiyallahu anha. Itu bukan masjid. Itu bukan masjid. Itu rumah Aisyah. Habis yang sekarang ni dia masuk masjid. Dia bukan masjid, dia rumah Aisyah. Zaman sekarang kalau kita tanya masjid tu apa? Masjid itu yang sambung saqaf, yang sambung atapnya itu dengan atap masjid, kira masjid. Yang tu yang ditarifkan lah sekarang. Orang tanya masjid-masjid ada lah kan. So bilik imam belakang tu masjid ke tak? Kalau dewan masjid belakang tu ada bilik imam. Bilik imam belakang tu masjid ke tak? So menurut definisi yang dikata bersambung bumbung, maka dikira masjid lah. Habis tu kalau tandas, dekat bilik imam belakang tu dia ada tandas sekali. Tandas tu masjid ke tak? Satu bumbung. Tandas masjid. Dia bukan masjid, tandas masjid. So tandas tu tidak masjid. Belakang bilik imam tu bukan masjid sebenarnya. Belakang bilik imam tu bilik imam. Sebab imam nak tidur kat situ, imam nak macam-macam juga kat situ. Maka rumah Aisyah bukan masjid. Dia rumah Aisyah, tinggal lagi bersambung dengan masjid. Zaman sekarang dah nampak macam masjid lah. Oleh kerana ialah pembesaran masjid dan sebagainya, bangunan tu dah nampak dah kubur Nabi tu dalam masjid.
Sebenarnya masih tidak dikira begitu. Sebab itu kerajaan sana ataupun zaman khalifah Islam, zaman demi zaman, mereka tidak menyambung Masjid Nabawi itu lepas daripada kubur tu, dia tak sambung ke situ. Dia sambung belah belakang. So belah belakang tu baru dia sambung pembesaran masjid. Dia tidak sambung daripada Raudah kemudian rumah Aisyah, dia sambung situ. Dia tak sambung situ. Situ kan kawasan kosong. Dikosongkan area itu. Supaya tidak jadi kubur tu dalam masjid. Kemudian macam-macam lah dia buat. Dengan dinding belah dalam tu dia tutup. Kemudian dia buat bentuk pentagon, bentuk segi lima dah. Belakang tu segi lima. Supaya tak nampak macam orang yang salat di belakang tu menghadap kubur. Itu tujuan dia. Maka dia buat dinding macam tu. Seolah-olahnya macam bila orang salat belah belakang tu macam tak menghadap kubur lah. Maka itu tujuan dia. So kubur Nabi, kubur yang khas. Tak boleh nak dikiaskan dengan kubur orang lain. Kita tak boleh tanam mayat kita dekat kubur masjid kita. Tak boleh. Masjid dengan kubur tak boleh bersatu. Dalam Islam, no. Masjid kubur lain. Kubur dengan masjid tak boleh bersatu. Sehingga para ulama bahas, kalau kubur itu dipisahkan dengan dinding masjid pun belum cukup. Ni masjid, dinding masjid. Sini dalam masjid, dinding masjid, kubur. No, masih lagi tidak terpisah. Dia mesti ada satu lagi dinding yang bukan dinding masjid untuk memisahkan kubur tu. Sehingga tahap itu para ulama bahas. Dan kalau sekiranya masjid datang dulu baru kubur, kubur hendak digali dan dibongkar pergi tanam dekat tempat lain. Dan kalau sekiranya kubur datang dulu baru masjid, masjid hendaklah dirobohkan dan dibuat di tempat lain. Atau buat satu tembok yang memisahkan antara kawasan masjid dengan kawasan kubur. Punyalah nak jaga akidah, itu je. Punya nak jaga akidah. Tapi tak, kita kalau boleh kubur tu depan kita lah. Kan? Yang lagi teruk kalau sekiranya kubur itu berada di arah kiblat. Lagi teruk. Sebab ada larangan. Salat menghadap kubur. Ada larangan. Wallahu a'lamu bissawab. Kemana pergi air mandi jenazah Nabi? Sibuk nak tanya. Kenapa? Aku tak pernah dengar orang bahas bab ni. Kecuali 2-3 tahun yang sudah ada ustaz yang cakap. Hanya berdasarkan kisah mimpi seorang syekh. Siapa syekh? Tak sebut lah kot. So ada orang buat muktamar. So bila dalam muktamar itu, dia ditanya tentang ke mana pergi air mandian jenazah Nabi. Punya banyak benda boleh bahas. Benda tu lah nak dibahasnya. Kemudian Syekh tersebut ditanya, Rais Muktamar tu, kepada orang yang agak penganjur, saya tak tahu lah penganjur Muktamar tu kot, dia mimpi. So dalam mimpinya itu ada satu orang yang memegang macam pelita, macam lampu ke apa, maka ditanya. Maka orang ni bagi tahu air jenazah Nabi itu diangkat ke langit dan jadi hujan, maka mana saja tempat ditimpa hujan tu jadi masjid. Kemudian syekh yang dimaksudkan, yang terkenal ini, menyatakan tentang mimpi orang tu. Orang ni tak cerita yang bagi tahu tu siapa. Dia tak cerita orang yang pegang pelita tu. Tapi syekh ni kata yang bagi tahu kau tu yang pegang pelita tu kan. Macam mana kau tahu? Yang pegang pelita itu akulah, dia kata. So berdasarkan cerita tu, maka dijajalah oleh ramai orang dan dibuat video banyak dalam YouTube dan disampaikan oleh satu orang ustaz Melayu yang kat Malaysia kita ni. Maka itulah yang disebutkan. Air mandian Nabi ni jenazahnya ke saja waktu dia mati je ke? Yang selama hari ni dia mandi junub tu tak tanya pula air ke mana? Kan?
Yang Nabi berwudu, yang Nabi mandi junub, yang mandi-mandi sepanjang hidup Nabi, Nabi guna air itu, tak ada pula sibuk nak tanya air itu ke mana kan? Oh, itu ada hadis, sahabat berebut-rebut ambil. Kan? Hak jenazah dia sibuk. Hak yang mandikan jenazah Nabi, Ali bin Abi Talib. Pakcik dia Abbas, anak kepada pakcik dia 2 orang tadi tu. Dia punya maula, mereka ni yang mandikan jenazah Nabi ni tak sibuk pula bagi tahu air tu ke mana. Memang ada riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Ada riwayat, tapi riwayat itu tak sahih lah, dhaif. Kerana putus sanad dan juga kerana ada rawi yang problem. Maka dalam hadis tu dia kata air jenazah mandian Nabi ni diserap masuk di dalam mata dia. Kelopak mata ni. Dan benda itu dirasai oleh Ali. Kata riwayat tersebut lah. Tapi riwayat tersebut tak sahih. Riwayat itu tak sahih. Maka itu bukan perbahasannya. Perbahasannya ke sunnah Nabi dah buat ke belum. Perbahasannya kita nak ambil daripada hadis ni cara menguruskan jenazah. Dan sunnah Nabi itu perlu ikut ke tak perlu ikut. Itulah yang sepatutnya kita ambil faedah daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan air mandian dia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hak yang ke depan tu kita sambung lagi bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ada apa nak tanya? InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu